Saya tak ingat sini saya dah cerita ke belum, tapi saya suka cerita di mana-mana. Muslimat, kita faham bila kita melalui titian sirat, ada yang merangkak-rangkak terjatuh dalam gaung neraka. Betul muslimat? Ada yang berjalan pantas seperti kilat. Kita tak faham kenapa ya titian siratnya yang halus, lebih halus daripada rambut, diceritakan pada kita boleh berjalan sepantas kilat. Macam mana tu? Subhanallah, rupanya bila kita didatangkan satu perkara kebaikan, hati ni cepat, ya aku rugi ni kalau tak join sama, ya aku mesti bagi ni walaupun RM1. Sebab benda tu hari ni aku dengar, sekarang aku tahu, besok lusa belum tentu lagi aku hidup. Tahu je benda baik, terus nak buat tanpa tangguh. Muslimat dirahmati Allah, kamu akan diberi satu spotlight besar seperti gunung. Bayangkan tubuh kita begini, tak kira lah besar ke kecil. Spotlight yang masa kita nak lalu dekat titian sirat tu sebesar gunung. Agak-agak boleh lari pantas ataupun terjatuh dalam gaung. Muslimat, kita plan nak buat baik, tapi nanti minggu depan ya Allah lepas gaji, nanti hujung tahun dapat bonus, banyak sikit boleh bagi. Betul niat dah dapat pahala, tapi kita masih tangguh kebaikan tu. Muslimat, saat kita buat baik tu, walaupun lebih banyak kita bagi, kita hanya dapat cahaya sebesar jari telunjuk. Kat mana Ustazah jumpa cerita ni? Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka bahaskan ayat ni. Masya Allah Tuhan. Jadi kita insaf, ya Allah, kalau aku nak buat baik tapi aku tangguh, cahayanya akan dapat juga tapi sebesar jari telunjuk. Kita muhasabah, tubuh aku besar gini ya Allah, macam mana aku nak lalu titian sirat dengan cahaya yang hanya sebesar jari telunjuk? Faham maksud saya muslimat dirahmati Allah? Sebab itu bila datang je, kenapa dalam banyak-banyak meja si buta tu minta sedekah kat meja aku, bukan kat meja orang lain? Bukan mesti bagi saat itu, tapi jangan bercakap yang jahat, mencaci maki, menghina. Pakcik dah makan ke belum? Saya minta maaf, duit dalam beg ni, tangan tengah makan ni pakcik, meh kita makan sama-sama. Qaulun ma'ruf, bercakap yang baik kadang-kadang lebih tinggi nilainya daripada sedekah. Tapi kita bagi pun tidak, caci maki lagi. Muslimat dirahmati Allah, Allah yang gerakkan kaki dia yang buta datang kat meja kita. Kita tanya, pasal apa tak kacau orang lain? Tu dah lepas makan dah meja nombor 3. Orang buta tu kata, aku buta ke kau buta? Sebab apa muslimat? Aku tak nampak meja nombor 3 ni. Kita ni muslimat tak fikir kadang-kadang bila nak bercakap. Lalu kita nak sebutkan apa? Patutlah ada cahaya yang besar bila tak bertangguh terus buat kebaikan. Ini hari ni nak sembahyang dulu ke nak pergi pasar dulu? Tapi lagi 5 minit nak azan ni, sembahyang dululah. Cuba kita pergi pasar dulu. Allah akan ujilah. Habis pula sayur yang aku nak cari ni. Pergi Giant lah pula. Balik-balik dah 3:30 petang. Kunci pula kenapa susah nak buka ni? Masuk dalam dah pukul 4. Muslimat, ada je pula kita ni. La, air tak ada pula ni. Pergilah rumah sebelah, baru nak ambil wuduk. Allahu Akbar, asar. Sepatutnya kita padan muka pada siapa? Pada diri sendiri. Sebab Allah dah gerakkan tadi nak solat dulu ke nak keluar dulu. Tapi kita memilih untuk keluar dulu. Masya Allah, berapa banyak kita menghindar cahaya sebesar gunung hari-hari dalam hidup kita. Dia datang, tapi kita yang tak nak. Kita biarkan cahaya hanya sebesar jari telunjuk. Lalu nanti ketika meniti titian sirat, berapa ramai yang merangkak-rangkak terjatuh dalam gawang api neraka. Na'udzubillah. Ini muslimat dirahmati Allah, perbaiki dengan sifat mahmudah. Pergi 27, saya nak tengok yang pertama. Okey, ada perenggan yang bawah ni. Oleh yang demikian, cari dulu oleh yang demikian. Oleh yang demikian, mujahadah nafsu ini bukanlah satu perkara yang mudah tanpa dipimpin dan dididik. Nafsu apabila telah menebal di dalam jiwa, maka amatlah sukar untuk mengungkainya semula. Nafsu apabila tebal di dalam jiwa, susah untuk dinipiskan semula. Sebab tu azam 20-20, jom kita gemukkan iman, kuruskan nafsu. Kuruskan nafsu ni muslimat, kita jangan kata nak hapuslah terus nafsu. Jangan, hapus bahaya tau. Pengantin baru tak ada malam pertama kalau hapus nafsu. Tak ada. Makanan banyak-banyak depan ni Kak Teh hidang satgi, tak lalulah Kak Teh. Saya sekarang berdepan dengan mak mentua pula yang tak sihat muslimat. Hari-hari bila telefon tu, mak macam mana? Itulah Zai, mak tak lalu nak makan. Mak tak teringin apa-apa. Tak tahulah Zai, tak lalu nak makan apa pun tak lalu. Tu macam tu muslimat. Bayangkan kita kata, ya Allah, sedap-sedap depan mata pun tak lalu. Macam mana yang kita ni asyik lalu je muslimat?
Itu yang mak saya kata, mak saya almarhumah, mak saya sendiri dulu kata, engkau belum tua, tunggulah nanti bila engkau tua. Jadi selagi kita duk lalu lagi ni, maknanya belum tua lagi. Kalau ada ibu-ibu yang 60-an masih lalu lagi, oh aku belum tua lagi ni, tunggulah tua muslimat. Bila dah tua, letaklah depan mata apa pun, mak tak lalu, doktor habaq dah Zai, kalau mak makan insya-Allah mak ada tenaga, tapi mak takkanlah sikit pun tak lalu. Paksalah mak, senangnya mulut kita cakap muslimat, tapi makin hari makin lemah, makin hari makin lemah. Nafsu ni jangan dihapus. Kalau dihapus muslimat dirahmati Allah, kita yang sakit. Nafsu bukan perlu dihapus, tapi perlu diurus-urus. Kan? Jadi muslimat, kita yang beritahu, cukup-cukuplah dah tu makan melampau teruk sangat dah ni. Kita dah ada kenderaan, rasa syukurlah. Orang sebelah tu lagilah 30 tahun elok je pakai kereta tu, tak tukar lagi, tak tukar lagi. Urus nafsu kita muslimat. Almari yang banyak-banyak kat rumah, rumah kita tu jangan jadikan muzium. Sekian dimaklumkan. Kalau rasa rumah dah jadi muzium, tolong urus anak-anak cuti sekolah, cucu. Siapa yang boleh tolong mak tok kemas almari A, mak tok bagi hadiah. Kemas macam mana mak tok? Baju-baju yang tak pernah tengok mak tok pakai tu, maknanya mak tok tak perlu dah tu. Mak tok ni ada satu almari ni macam memang tak pernah tengok mak tok pakai pun. Sekarang umur adik dah 16 tahun dah tak. Memang dah 16 tahun mak tok tak pakai. Simpan lagi buat apa muslimat? Jangan jadikan rumah sebagai muzium. Buat iklan kat Facebook. Siapa nak satu almari ni dah 16 tahun tak pakai. Muslimat dirahmati Allah. Mungkin ada si Mehua nak, si Kumari nak, kan? Kita bagilah kat mereka. Tapi Ustazah sayang, kalau tengok satu almari ni Ustazah teringat agak dulu nyanyi kat kelab malam. Tu teruk benar. Teringat tu pun sudah dosa, walaupun kita tak pakai balik. Faham ibu? Teringat itu sudah dosa, walaupun kita tak sarungkan di tubuh kita. Ada ramai orang tak faham. Simpan je kot, takkan dosa. Kenangan, mengenang dosa itu pun satu dosa, apatah lagi mengulang dosa itu. Faham muslimat? Jadi syukurlah. Okay? Baik, selepas kita berlawan dengan hawa nafsu, maka perlu kita buat latihan jiwa. Latihan jiwa. Duduk depan cermin. Kalau dulu Ustazah sekali pakai lipstick ni habis terus. Dulu muslimat. Sekarang ni Ustazah calit sikit-sikit lah biar tak nampak macam mayat. Urus lagi muslimat dirahmati Allah, latihan jiwa. Nipiskan lagi lah, nipiskan lagi lah. Makin okey ke makin tak okey? Cermin ni macam bercakap dengan aku, buruk benar rupa engkau ni. Itu perasaan kita je muslimat. Keluar rumah tak ada seorang pun tegur rupanya. Masa pakai lipstick tebal orang tak tegur, tak pakai tebal pun tak tegur. Itu maknanya mu perasan saja. Kan? Cuba keluar, tak ada siapa tegur. Ini kisah benar. Seorang yang kaya raya jumpa saya. Dulu Ustazah tudung saja sehelai RM300. Sehelai tudung RM300. Setelah hadir majlis-majlis ilmu ni pakai tudung RM20-30 Ustazah, kan? Dulu pakai 300 pun orang tak tanya beli kat mana. Pakai 20-30 pun orang tak tanya. Faham tak muslimat? Maknanya saya je yang perasan dulu pakai mahal orang akan tanya. Rupanya tak tanya. Sekarang suami bagi jumlah duit yang macam tu juga. Suami kata, beli dah tudung yang awak nak tu. Beli dah bang, Alhamdulillah. Tapi 280 lagi buat infak. Ada 8 tabung kat masjid tadi bang. Tudungnya beli dengan mana? RM30. Cantik juga ni bang. Suami pelik, ni bini aku ke bukan ni? Sebab dulu sekali beli RM300 habis. Sekarang tudung juga muslimat. Bahkan lebih sempurna tutup auratnya. Tapi baginya untuk agama Allah. Macam mana boleh dapat? Latihan jiwa. Itu sebab kita nak kena sebut latihan jiwa. Barulah lama kelamaan kita boleh sebati dengan sifat mahmudah yang kita nak pelajari.